Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita untuk kelas Tauhid darjah 4. Tajuk pada hari ini berkaitan dengan sifat wajib bagi para rasul. Marilah kita sama-sama mulakan pelajaran dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah urusanku dan lepaskanlah ikatan kekakuan lidahku. Yafqahu qawli, dan berikanlah kefaqihan dan kefahaman akan perkataanku. Alhamdulillah, pada hari ini di bawah tajuk sifat wajib bagi Rasul, ini adalah sifat wajib bagi Rasul yang keempat. Jadi kita akan lihat tentang kandungan perkara-perkara ataupun kisah Nabi yang berkaitan dengan sifat al-fatanatu. Baik, kita ulang sekali lagi makna kepada al-fatanatu, artinya bijaksana. Al-fatanatu artinya bijaksana ataupun cerdik pandailah maknanya al-fatanatu ni. Baik, kita lihat pada perenggan yang ada pada muka surat 29 buku teks Tauhid. Pada suatu ketika Mekah dilanda banjir yang menyebabkan kerosakan Kaabah. Penduduk Mekah bergotong royong untuk memperbaikinya. Ketua-ketua kabilah telah berselisih pendapat tentang siapakah yang layak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Ke tempat asalnya Hajarul Aswad itulah. Mereka bersetuju untuk menetapkan bahawa orang yang mula-mula masuk ke Masjidil Haram pada pagi esoknya akan dijadikan hakim dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Jadi, perenggan yang kedua, pada keesokan harinya ternyata Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang pertama memasuki Masjidil Haram. Mereka mengamanahkan baginda untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi ini masalah yang dihadapi ni penduduk Mekah pada masa itu untuk memilih siapakah yang sepatutnya ataupun yang layak untuk meletakkan semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Masing-masing nak mendapatkan tempat berebut untuk membuat tugas ataupun bertugas untuk sesuatu yang mulia lah pada mereka. Sesuatu yang dipandang mulia dalam masyarakat pada ketika itu. Baik, seterusnya perenggan yang ketiga, masih muka surat 29 buku Tauhid. Nabi Muhammad SAW membentangkan kain lalu meletakkan Hajarul Aswad di tengah kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama mereka. Bersama-sama mereka daripada kabilah-kabilah yang berbeza lah, kabilah Arab yang berbeza. Setelah itu, baginda sendiri meletakkan Hajarul Aswad
ke tempat asalnya. Masya Allah. Dengan tangan baginda Muhammad SAW sendiri, Nabi SAW telah angkat dan mengangkat Hajarul Aswad itu dan meletakkan ke tempat asalnya. Baik, sambung. Kaum Quraisy berpuas hati dengan cara yang dilakukan oleh baginda itu. Jadi, memang adil lah apa yang Nabi buat. Perenggan yang seterusnya, peristiwa tersebut membuktikan kebijaksanaan dan sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, baginda digelar Al-Amin, iaitu yang dipercayai ataupun orang yang amanah, yang adil, yang dipercayai, sehingga keputusan Nabi itu telah membuatkan setiap orang berasa berpuas hatilah. Tidak ada yang rasa tidak puas hati. Jadi dekat dalam konteks kita dapat lihat gambar Kaabah. Dekat situ ada ditunjukkan, dibandingkan kedudukan Hajarul Aswad. Jadi di setiap sudut Kaabah ni ada nama bagi setiap sudut Kaabah ni. Salah satu sudut Kaabah ini dikenal sebagai Rukun Yamani. Jadi pada kedudukan Rukun Yamani inilah terletaknya Hajar Aswad. Hajar Aswad di sini. Kemudian kita dapat lihatlah di sini rupa bentuk di manakah Hajarul Aswad itu diletakkan. Terdapat suatu bentuk tempat letak Hajarul Aswad tersebut, batu Hajarul Aswad. Kedudukan dia di sudut penjuru, salah satu daripada penjuru Kaabah. Baik, kita akan lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ini murid-murid boleh rujuk di muka surat 30, buku Tauhid darjah 4. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahlu ataupun Suratun Nahlu ayat 125. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk. Jadi ini dapatlah kita tengok dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat Al-Quran tentang hikmah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya masih muka surat 30 buku teks Tauhid, bahagian yang di bawah. Tahukah anda atas kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah berjaya mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan. Apa nama kaum tu? Kaum Aus satu, lagi satu kaum Khazraj. Ya, ini dua kaum yang tinggal di Madinah lah. Yang tinggal di Madinah yang dah lama bermusuhan. Tapi disebabkan oleh kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua kaum ni dapat disatukan. Dapat menghilangkan permusuhan yang dah lama dah
yang dah lama berlaku kan. Masya Allah. Jadi yang bahagian yang di bawah kita sambung dan lihat. Jadi kita amalkan perkara ni dan nasihat dan info yang disampaikan ini insya-Allah. Sentiasa berani bercakap benar dan mengakui kesilapan diri. Jadi sentiasalah kita berusaha untuk bercakap benar. Berani, kita sendiri berani untuk bercakap benar. Tak takut apa saja orang cakap, tak kisah, janji kita bercakap yang benar. Dan kalau kita buat silap, kita juga berani untuk mengaku kesilapan kita dan memohon maaf. Dan mohon ampun dengan Allah. Dan tak ada satu orang pun yang betul-betul sempurna sehingga dia boleh katakan dia langsung tak ada buat silap. Manusia memang akan diuji dengan kesilapan. Tinggal lagi kita perlu berani mengakui kesilapan kita. Jangan kita berkeras di atas kesilapan kita. Adalah kita mengaku kesilapan. Yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah. Kalau kita salah, kita mengaku kesilapan kita, tak ada masalah untuk minta maaf dan mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka orang yang selalu beristighfar. Nabi Muhammad SAW sendiri pun dalam satu hari tak kurang daripada 70 kali, bahkan ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad SAW beristighfar, mohon ampun kepada Allah 100 kali setiap hari. Apatah lagi kita ni yang umat biasa saja. Lebih-lebih lagi lah kita perlu selalu memperbanyakkan istighfar, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz fikir sekian dahulu kali ini. Mudah-mudahan dapat manfaat dan dapatlah diulang-ulang kaji pelajaran yang kita dah belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita kefahaman dan kita sendiri dapat amalnya apa yang kita belajar, dan juga dapatlah kita sampaikan kepada rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Baik, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.